Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak sambung tentang teknologi pemprosesan dan pembungkusan makanan Okey, hari Isnin saya dah terangkan pada kamu tentang 5 kaedah kaedah pemprosesan, kaedah pembungkusan makanan, dan hari ini saya akan terangkan 4 kaedah lagi iaitu kaedah yang berikutnya adalah kaedah pembekuan ataupun kita panggil penyejuk bekuan Jadi kalau awak nampak ini di antara contoh lah contoh produk yang boleh kita proses dengan kaedah penyejuk bekuan Yang ini kalau awak nampak carrot yang ini kacang peas okey. Jadi bagaimana makanan tadi diproses? Okey, dia melibatkan pembekuan pantas. Mana pembekuan pantas ni bermaksud dia mana penyejukan tu dilakukan dengan cepat jadi bila penyejukan yang pantas kalau nampak dia akan disejukkan dengan cepat hingga ke suhu negatif 8 darjah Celsius Okey, jadi kalau maksudnya kalau kamu nampak ni bila cepat dia akan menyebabkan ketulan ais yang terbentuk tadi akan kecil. Okey. Jadi di sini rasa dan perisa makanan tadi tidak terjejas tetapi sekiranya penyejukan yang dilakukan tadi lambat dia akan menyebabkan ketulan ais yang besar terbentuk. Ini akan menyebabkan dia punya rasa rasa perisa dan dia punya nutrien dia akan hilang bila kita nyah bekukan. Maknanya bila kita keluarkan daripada pizza, kita torkan dia punya rasa dan nutrien akan hilang jadi kalau awak nampak itu bezalah. Maknanya ada kesan kalau kita lakukan pembekuan tadi dengan cepat ataupun dengan cara lambat Okey, kalau nampak penyejuk bekuan ni dia punya kebaikan dia menyebabkan makanan tadi akan dapat tahan lama. Tapi tahan lama selagi disimpan dalam peti sejuk dia akan tahan. Tetapi sekiranya awak bawa keluar letakkan pada suhu bilik, makanan tadi akan rosak Okey, dia punya kelemahan dia tak membunuh mikroisma kenapa tak membunuh mikroisma? Sebab suhu rendah jadi suhu rendah ni hanya boleh menyebabkan mikroisma tadi tidak aktif iaitu dia punya pertumbuhan dia tadi terencat lah maknanya tak boleh membiak sebab suhu rendah Okey, maknanya kamu kena ingat mikroisma tak mati dia hanya tidak aktif jadi maknanya kalau keluarkan pada suhu bilik, makanan tadi akan rosak. Okey, yang berikutnya penyejuk bekuan kering. Okey, apa beza dengan kaedah penyejuk bekuan tadi? Okey, kalau nampak di sini ada perkataan kering. Jadi kering ni bermaksud produk tadi akan dia punya air yang ada dalam produk tadi akan dikeluarkan. Dikeluarkan. Jadi kalau lihat macam mana penyejuk bekuan kering ni dilakukan, bermaksud makanan tadi akan disejukkan sehingga di bawah suhu negatif 8 darjah Celsius. Jadi bila disejukkan bermaksud air-air yang ada dalam makanan tadi akan beku. Okey, selepas tu maksudnya dah disejukkan dia akan divacuumkan. Bila divacuum tadi dia akan ais tadi akan dikeluarkan. Dikeluarkan. Itu akan menyebabkan makanan tadi akan kering. Makanan tadi akan kering Jadi dia punya kebaikan dia ataupun kelebihan dia, makanan tadi dia punya warna tadi akan dikekalkan, rasa akan dikekalkan, dia punya tekstur juga akan dikekalkan. Okey. Jadi dia punya kebaikan dia juga dia dapat disimpan dalam tempoh yang lama. Kerana tiada mikronisma yang hidup. Kenapa mikronisma tak dapat hidup? Sebab tak ada air dalam makanan tadi Okey, kita tengok kaedah yang berikutnya. Kaedah yang berikutnya adalah dehidrasi ataupun kita panggil pendehidratan 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 ni kadang-kadang awak kata pengeringan
Betul juga, sama juga dia punya maksud tu Jadi bila kita kata pendehidratan, kat sini konsep dia air akan dikeluarkan daripada produk tadi Jadi kalau nak ni di antara contoh produk yang diproses dengan kaedah pendehidratan. Ini awak lihat cendawan cendawan yang telah dikeringkan. Ini buah buah kering Awak nampak kismis ni kismis Okey, yang ini kalau kita nampak ikan masin Jadi okey, bagaimana makanan tadi diproses ataupun produk tadi diproses? Okey, jadi maknanya air ataupun kelembapan yang ada pada makanan tadi akan dikeluarkan. Okey, biasanya makanan tadi setengah tu akan ditambahkan gula atau garam lah. Tak semualah. Macam cendawan ni tak ada lah letak garam Tapi kalau macam ikan masin ni dia akan letakkan garam Okey. Jadi selepas dah letakkan gula atau garam, dia akan dikeringkan di bawah cahaya matahari. Atau kita melakukan kaedah penyalayan. Penyalayan maknanya gunakan wak panas atau pengeringan dalam ketuhar atau oven Okey. Jadi bila ada melibatkan pemanasan sedikit ataupun melibatkan haba sedikit di sini, okey, nutrien akan dimusnahkan juga, tapi kemusnahan nutrien tu sedikit tak banyak maksudnya ada lagi nutrien yang akan dapat dikekalkan Okey, dia punya kebaikan dia, makanan tadi dapat tahan selama beberapa tahun. Okey, jadi dia memang boleh disimpan lama lah disebabkan tidak ada air bila tak ada air, makanan tadi tidak mudah rosak. Okey, yang terakhir, yang ini kalau nampak adalah kaedah penyinaran. Penyinaran ini adalah kaedah makanan tadi akan didedahkan dengan sinar X atau sinar gamma. Dan sinaran ini dipancar hanya untuk beberapa saat saja. Apa tujuan dipancarkan dengan sinaran ini, dengan sinar X atau sinar gamma ni? Tujuan utama dia adalah untuk membunuh mikroorganisme ataupun serangga lah yang ada pada makanan tadilah. Tapi dia punya kelemahan dia, dia akan boleh menyebabkan beberapa vitamin akan dimusnahkan. Tapi dia punya kebaikan dia punya kebaikan makanan tadi boleh tahan lebih lama lah. Jadi kalau lihat di contoh di sini, kadang-kadang dia juga boleh membantu melambatkan proses buah tadi akan dia akan lebih lambat sikit lah untuk masak. Biasanya buah-buah yang nak diekspor dia nak elakkan buah tadi cepat masak, sebab biasanya buah kalau dah masak dia akan jadi cepat busuk. Jadi kalau untuk kentang dan juga bawang, tujuan utama dilakukan penyinaran adalah untuk melambatkan proses pencambahan dia. Sebab kentang dengan bawang adalah produk yang mudah bercambah. Jadi bila dilakukan penyinaran, kentang dengan bawang tadi dia akan lambat bercambah. Jadi maksudnya bila dijual tu, maksudnya pembeli akan masih lagi hendak membelilah. Sebab biasanya kalau kita tengok bawang ataupun kentang yang dah bercambah, memang mesti orang tak akan ambil lah produk tu. Okey, saya kira dah selesai. Selesai saya ajar kamu berkaitan dengan kaedah pemprosesan makanan dan juga kaedah pembungkusan makanan. Okey, sekian. Terima kasih.